أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kurniaannya kita dapat bertemu lagi pada malam ini menyambung pengajian kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, iaitu satu ilmu pada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan malam ni muka surat 5 bagi kitab Jawi dan muka surat 9 bagi kitab Rumi. Kita masuk bab malam ni berkaitan dengan iman. Bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situ tempat sambung kita, iaitu menyambung tentang perkara yang berkaitan dengan rukun agama. Di mana sebelum ni disebut di atas tu rukun agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Ini kita nak masuk rukun agama yang kedua, iaitu iman. Iman ni maksud ataupun ta'arif dia iaitu percaya hati. Hati seseorang tu percaya. Beriman tu, iman tu bahasa Arab. Kita cakap percaya, terjemah dia percaya. Hati seseorang itu percaya dan mengaku putus. Mengaku putus, tetap. Dia percaya dan tetap dalam hati dia tu benar, sebenar, sungguh segala perkara yang dibawa datang oleh Rasulullah SAW, iaitu daripada pekerjaan agama. Segala pekerjaan agama yang dibawa datang oleh Rasul yang SAW, seseorang itu mengaku sepenuh hati percaya sungguh, maka orang tu dia katakan orang yang beriman, orang yang percaya sebenarnya, yang diketahuikan dia dengan darurat, yang diketahuikan dia dengan perkara yang Rasul bawa datang tu. Rasul bawa datang tu, perkara tu diketahui dengan darurat, benar, dengan tidak kena fikir dan bicara. Itu maksud darurat di situ. Benar dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka, tua dan muda. Itu semua tafsir pada kata darurat. Kerana darurat ni banyak makna. Biasa kita dengar perkataan darurat ni masyhurlah setahun 2 tahun ni. Ketika mana bermulanya wabak Covid tu, selalu dengar perkataan tu kan, darurat. Tu makna darurat lain. Maksud darurat di sini ialah dengan tidak kena fikir. Bila sebut tu semua orang tahu. Tak perlu fikir, tak perlu bicara. Bahkan semua tahu. Rayah dia semua tahu tu, tak kira tua ke muda ke, tahu pakat tahu belaka. Itu makna darurat di situ. Perkara yang maklum lah kita kata. Bila sebut perkara tu maklum, perkara tu dibawa datang oleh Rasulullah SAW. Maka kita pun percaya sepenuh hati, tetap dalam hati sungguh perkara tu Rasul bawa datang. Maka itu dinamakan iman.
akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Contohnya solat, semayang. Bila sebut solat ni, orang Islam kena semayang, solat sehari 5 kali. Maklum lah tu, semua tahu. Tua, muda. Kalau dalam konteks negara Malaysia ni, orang bukan Islam pun tahu dah benda tu. Orang Islam kena buat, Ramadan kena puasa dan sebagainya. Itu makna perkara darurat. Tak kena fikir dan bicara, tak boleh nak bahas panjang-panjang. Bila sebut, tahu dah. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman. Ini nak bicara tentang asas tunjang bagi iman tu. Dia ada 6. Atau perkataan yang kalimah yang kita biasa sebut iaitu rukun, rukun iman. Masuk rukun iman di sini ialah rukun hakiki. Di mana kita jelaskan minggu lepas, rukun ni ada makna majazi dan hakiki. Kalau rukun makna majazi urfi tu nak menyebut tentang perkara-perkara yang penting, besar dalam Islam. Seperti rukun Islam tu. Sekiranya seorang tu dia tidak ada kemampuan nak buat, dia tetap orang Islam. Selama mana dia tidak engkar perkara tersebut. Seperti puasa bulan Ramadan. Dia orang Islam, dia tak boleh nak buat, uzur. Tetap dia orang Islam. Kerana rukun pada lafaz Islam itu disandarkan perkataan rukun pada Islam tu dengan makna urfi. Dengan makna perkara-perkara penting utama. Adapun makna rukun di sini, perkataan rukun yang disandarkan pada iman, rukun iman. Dengan makna rukun yang hakiki. Dan arti kata lain, sesiapa engkar satu daripada 6 ni, maka orang tu kafirun. Kita pun dah sebut sebelum ni, dia tidak ada kaedah matematik kat situ. Rukun iman 6. Orang tu dia tak percaya satu je. Tak percaya kepada kitab, atau tak percaya pada qada dan qadar. Mana-mana satu lah. 6 tolak 1 ada 5. Tak ada 5 dah, kafir terus. Itu beza makna perkataan rukun bila disandar kepada Islam dan iman. Rukun di sini dengan makna rukun yang hakiki. 6 ni lah, kita maklum dah. Yang pertama, percayakan Allah. Itu rukun yang pertama. Asas tunjang bagi iman tu, beriman kepada Allah. Dia terjemah situ, percayakan Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Ini huraian dia. Maknanya, maksud beriman kepada Allah itu mengaku putus di dalam hati seseorang. Mengaku putus di mana jazam, tetap dalam hati itu, tak berubah dah. Itu makna putus dalam hati. Daripada kata Arab dia jazam, tetap, tak berubah dah. Dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Itu satu maksud pada kata beriman kepada Allah. Hati seseorang itu mengaku sepenuh hati bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Yang kat depan tu nanti kita nak belajar sifat-sifat ketuhanan tu. Bahawasanya Allah Ta'ala tu sungguh Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Apa beza Allah dengan Tuhan tu? Dia kata dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Tuhan tu mana? Zat yang wajibil wujud. Itu makna Tuhan. Zat yang wajibil wujud. Zat yang berdiri, yang mesti ada sungguh. Kemudian zat tu nama dia apa? Allah. Satu daripada 99 nama. Dia sebut Asma' Husna tu lah. Sebab tu kita baca Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Jadi Allah tu nama. Macam kita tanya, kita bagi contohnya, kita sebut si Polan tu. Nama encik siapa? Nama abang siapa? Dia kata apa? Nama saya Soleh. Contoh. Apa beza Soleh dengan tuan badan tu? Apa beza nama Soleh dengan tuan badan tu? Beza. Tuan badan tu diri orang tu lah. Kemudian nak kenalkan tuan badan tu, letak nama Soleh, Zaid. Orang pun panggil Soleh, Zaid. Maka nama-nama tu menunjuk kepada tubuh si Polan tu lah. Dalam bahasa Arab, dia beza antara isim dan musamma. Kalau isim ni nama, musamma tu diri benda tu. Isim nama, kalau musamma diri benda tu.
Macam meja. Meja ni panggil isim, nama. Musamma dia mana? Ni lah. Musamma dia. Benda ni lah. Kemudian benda ni pun letak nama meja. Orang faham lah. Panggilan dia meja. Kemudian zat yang wajibi wujud, zat yang mesti ada tu, nama dia apa? Allah. Tahu pada mana? Perkhabaran Rasul. Allah utus Rasul, Rasul bagi tahu Tuhan yang kau sembah tu nama dia Allah, dan bagi dia tu walillahil asmaul husna. Bagi Tuhan tu sembilan nama-nama yang baik. Walillahi. Lillah tu mana Tuhan. Cuba kita bayangkan, walillahi, la waw lam lam ha. Lam pertama tu makna bagi. Kemudian sandar pada perkataan ilah. Jadi terjemah dia macam mana? Dan bagi Tuhan. Bukan terjemahnya dan bagi Allah. Lillahi, kita boleh bayangkan sekejap kan. Waw lam lam ha. Waw makna dan. Lam pertama tu makna bagi. Kemudian ilah. Jadi kita baca walillahi. Terjemah dia dan bagi Tuhan. Itu al-asmaul husna, nama yang baik-baik. Itu dia punya terjemahan. Ilah tu lah. Pada kata la ilaha illallah. Kita bayangkan. La ilaha, lam alif, alif lam ha. La ilaha. Kemudian masuk lam satu itu. Baca dia lillah. Terjemah dia bagi Tuhan. Tuhan-Tuhan tu pula apa? Zat yang wajibil wujud. Zat yang mesti sungguh ada. Itu beza kat situ. Dia kata tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Itu kita nak bererti sungguh beza nama lafaz Allah tu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan tu dia bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang kita akan bicara nanti. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh, begitu satu, atau ia mengetahui dua masalah. Masalah pertama, seorang tu dia tidak mengaku putus, tak tetap, tak jazam dalam hati dia dengan tentu sungguh macam tu yang dihurai tadi tu. Satu masalah. Masalah kedua, atau ia seorang tu mengetahui juga, dia tahu saja dengan tidak mengaku. Dia tahu tapi tak mengaku. Itu dua masalah. Masalah pertama tadi tak mengaku tetap, tak jazam daripada apa yang dihuraikan tadi. Yang kedua, dia tahu je, dia tahulah Tuhan tu, tapi tak mengaku dalam hati. Nak kata apa orang tu? Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala, tak ada iman. Sebab tu awal-awal tadi dia maksudkan iman tu dengan makna percaya sepenuh hati, mengaku dalam hati, berkait-kait. Dan adalah ia orang tu, orang yang bagi dia dua masalah tu, ataupun satu daripada dua masalah tu, kafirun di sisi Allah Ta'ala. Di sisi kita mungkin kita kata dia Islam, sebab kita tengok dia semayang, datang masjid kan. Tapi dalam hati dia tu dia dengan Tuhan lah. Itu dalam kitab Arab sebut Islam indana, kafirun indallah. Di sisi kita Islam lah sebab dia semayang tu, tapi di sisi Tuhan kafir. Sebab iman tu tak ada, tak mengaku putus dalam hati dia. Ataupun dia tahu Tuhan tu ada, tapi tak mengaku putus. Tak tetap dalam hati dia. Mula-mula tu elok, mengaji tauhid elok dah, mengaji sifat 20. Tuhan tu mukhalafah, dia tak sama dengan makhluk, dia tak bertempat. Tuhan ada tak bertempat, tak berjihah. Tuhan bukan ke atas pihak yang 6 tu, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Mula tu elok. Satu hari tu datang fahaman yang menyesatkan. Wahabi lah kita sebut senang. Datang fahaman tu Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tuhan Rahman tu bersemayam di atas arasy. Tuhan duduk kat arasy. Orang yang tadi tu mula-mula tu elok dah. Tiba-tiba dia terpengaruh dengan fahaman tu. Jadi punah lah. Maknanya selama tu iman dia tak tetap, tak jazam. Sebab apa? Datang fahaman tu, oh macam tu pun je Tuhan kat arasy, Tuhan kat langit. Selama ni aku mengaji sifat 20 tak betul rupanya. Mana boleh ada benda tapi tak ada tempat. Mesti ada tempat. Selera habis. Na'udzubillah. Kemudian sifat-sifat Wahabi tu banyaklah. Tuan-tuan boleh tengok Fatwa Negeri Sembilan. Setahu saya Selangor ni tak keluar lagi.
Saya pernah bangkitkan dalam mesyuarat nazir-nazir satu ketika dahulu tentang perkara tu, bila Selangor ni nak keluar fatwa. Takkan nak tunggu orang sesat habis baru nak keluar fatwa. Jadi ada wakil pihak agama belum lagi start, nanti dulu. Negeri Sembilan dia dah keluar dah. 22 Februari 2022. Sebelum tu pun ada dah fatwa tu. Jadi dinasihatkan orang Islam ni supaya menjauhkan diri. Banyak poin yang disebut kat situ. Dari segi akidah dia, fiqah dia, habis selera. Jadi orang tu sebenarnya dia kata kat sini, selama ni hati dia tu tak jazam, tak tetap. Ngaji elok dah kan. Dia tak mula-mula tu ngaji elok dah. Tuhan tu mukhalafah kan. Tuhan tu dia ada sifat istirna semua, dia tak berhajat pada yang lain. Datang pahaman tu habis jadi sesat. Nauzubillah. Tu yang dia kata kat sini dua masalah. Dia masalah pertama, orang tu dia tidak mengaku putus, tak tetap sungguh. Maka yang kedua, dia tahu tapi tak mengaku dalam hati. Maka dia kata orang tu di sisi Allah Ta'ala kafirun. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, kita tak boleh hukum lah. Kita hukum yang zahir kan. Nahkumu bizawahir. Kita hukum dengan zahir je. Kita tengok dia zahir dia datang masjid, sembahyang semua Islam lah. Mati ke bumi cara orang Islam lah. Tapi di sisi Tuhan, hukum dia je jelas. Bila kita mengaji akidah tauhid ni, tak nak kena sebutlah juga benda tu Kadang orang datang dengan ceramah tentang akidah ni, adalah seorang ustaz tu cerita kan. Bila cerita bab akidah, dia sebutlah tentang hukum. Ni kalau macam ni kafirun. Kemudian orang tu dia catat. Ustaz mengajar pada mula sampai dia lebih 10 kali ustaz sebut kafir. Engkau datang mengaji ke buat apa? Tak tahulah apa tugas dia sebenar, apa niat sebenar dia datang mengaji tu tak tahulah. Bila kita mengaji tauhid, akidah, kena sebutlah ni batas-batas iman ni. Kalau buat macam ni, bahasa-bahasa kita biasa sebut apa? Merosakkan iman. Buat ni merosakkan iman. Orang tak rasa apa. Dia kan rosak iman tu macam mana? Sebut tu kafirun. Baru dia tersentap. Jadi kafir punya. Rosak iman tu tak ada iman lah. Sebab tu dalam kitab tu sebut terang. Orang tu dia kata kafirun di sisi Allah. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, berat tuan-tuan bab akidah ni. Bab akidah ni berat. Ngajilah betul-betul bagi faham kan. Terutama zaman sekarang ni, banyak pahaman-pahaman yang menyeleweng. Konon memperjuangkan sunnah lah apa kan. Padahal dia sendiri menyeleweng daripada sunnah. Qala musannif. Itu yang pertama. Yang kedua, percayakan akan malaikat. Kita belajar dulu apa ayat dia? Beriman kepada malaikat. Dulu-dulu kita belajar kan. Beriman kepada malaikat. Melayu campur Arab. Ber tu Melayu, iman tu Arab. Terjemah dia apa tu? Percayakan akan malaikat. Rukun iman yang kedua, percaya akan malaikat. Cuma bagi setengah orang tu mungkin didengar tak sedap kot. Kena kata beriman juga. Beriman kepada malaikat. Sedap sikit dengar. Sedap dengar, tak reti nak buat apa. Terjemah macam ni lah senang. Percaya kepada malaikat. Apa makna percaya tu? Nak urai. Maksud dia macam ni. Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang. Mengaku putus semua dia akan sebut ulang-ulang. Maknanya apa? Tetap. Tetap dalam hati itu, jangan berubah dah. Akan bahawa malaikat itu tentu sungguh ada. Dan ia malaikat ni setengah sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Malaikat ni makhluk Allah macam kita. Cuma beza dia dari segi kejadian. Yang ketiganya, percaya akan segala kitab. Ni rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab. Dengan maksud makna dia apa? Mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala, seperti Quran dan Taurat dan lain-lainnya. Lain-lain tu lagi dua tu lah, Zabur dengan Injil. 4 tu je. 4 tu yang wajib kita tahu secara tafsil. 4 tu, Quran, Taurat dan lainnya, itu Zabur dan Injil. Dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya dalam kitab yang diturunkan itu sebenar datang daripada Allah Ta'ala, yang dibawa kepada kita oleh malaikat Jibril. Yang keempatnya, percaya akan segala rasul-rasul Allah, dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala rasul Allah Ta'ala itu.
dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Allah itu Rasul, dan Rasul itu sampaikan kepada umat dia. Kita wajib beriman, percaya sepenuh hati ada Allah utus Rasul. Kemudian bilangan dia banyak mana? Kalau atas jalan ijmal secara borong umumnya, bagi Allah Ta'ala tu banyak Allah utus Rasul-Rasul para anbiya. Yang wajib kita tahu satu persatu 25 sahaja. Tahu tu maknanya kalau orang tanya kita boleh terangkan, bukan suruh hafal. Kalau boleh hafal lagi baiklah. Contoh orang tanya, Sulaiman ni Nabi ke Rasul ke apa? Kita boleh terangkan. Ni dalam Quran sebut Zulqarnain. Ni siapa dia? Kita boleh terangkan. Dalam Quran sebut Luqmanul Hakim, Uzair. Ni siapa? Kita boleh jelaskan, boleh bezakan. Itu maknanya dengan makna beriman, tahu satu-satu. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu, bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Beriman kepada hari kiamat dan yang berkaitan dengan hari kiamat lah. Kebangkitan semula, kiraan amal, lalu disirat, mengambil suatu amal, timbangan semua. Kemudian kiamat itu beriman dia akan berlaku bila-bila masa, tak tahu, wallahu alam. Sebenarnya kita nyatakan sebelum ni, perkara yang macam ni kita serah pada Allah Ta'ala. Tak payahlah kita nak buat andaian-andaian. Kadang setengah orang ni dia suka buat andaian. Cerita bagi tahu ni tanda kiamat, yang kecil ni yang besar habis semua. Bagi saya kiamat ni mungkin 20-22. Tak payahlah buat andaian. Kita tak tahu, itu rahsia Allah Ta'ala. Kita dia suruh beriman, kiamat tu boleh berlaku bila-bila je. Nak berlaku sekarang pun boleh. Sebab kita sekarang ni dalam qabdah Allah Ta'ala. Alam ni sekarang dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Bila nak kiamat pun boleh. Tapi kalau tanya kita, mesti kata nanti dulu. Banyak lagi benda tak buat ni, tak habis lah macam-macam. Itu begini. Tapi dari segi akidahnya, boleh nak berlaku kiamat. Sekarang boleh. Sebab kita dalam qabdah Allah Ta'ala. Nanti kita bicara dalam bab kudrat irada Allah Ta'ala. Kita sekarang dalam kekuasaan Allah. Tuhan nak matikan kita sekarang boleh. Dia nak tangguhkan pun boleh. Cuma ada isyarat dalam hadis sebut kiamat itu pada hari Jumaat kan. Hari ni Isnin. Tunggu Jumaat. Dia sebut hari akhirat sebab apa? Kerana selepas kiamat tu tak ada hari dah. Tak ada hari. Sebab apa? Semua dah hancur binasa alam ni. Bulan, matahari semua habis dah. Tak ada hari dah. Hari kiamat hari Jumaat. Kemudian tak ada Sabtu, Ahad itu tak ada. Sebab apa? Alam ni dah tak ada. Sekarang ni kita boleh kira hari sebab ada lagi pergerakan bulan matahari ni. Malam ni tengok anak bulan lah kan. Habis Syawal ke tak habis Syawal? Tapi orang tak bercara mana. Orang bercara nak Ramadan dengan Raya je. Malam ni kalau ikut kena tengok anak bulan lah 29 Syawal. Macam mana besok kan. Tengok kalender. Kalender ni pun yelah macam kita lalui sebelum ni. Padahal bagi orang yang mengaji dia tak pelik benda tu. Sebab dalam hadis dah sebut sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Puasalah kamu kerana melihat anak bulan. 29 Rejab, Syaban tu anak bulan. Nampak besok puasa lah. Tak nampak besok 30 Syaban. Puasa-puasa 29 Ramadan. Tengok anak bulan. Nampak besok tu Syawal lah. Tak ada istilah orang kata terkejut lah tiba-tiba tak cukup. Itu ungkapan orang jahil yang selama ni berpegang sangat dengan kalender kuda tu. Hari tu kuda tak boleh lompat. Jadi besok habis. Mulut tu jangan sedap cakap lah. Dalam hadis dia sebut. Jadi bila berlaku macam tu, jangan keluarkan dakwaan yang tak sepatutnya lah. Orang buat lawak-lawak pun ada kan, tiba-tiba lah. Yang teruk sekali dia kata apa? Tak cukup. Teruk betul. Baru kita tahu, rupanya orang Islam ni kita ramai jahil lagi. Bab bulan-bulan Islam ni. Dia bulan Islam ni 29 atau 30 je. Rasulullah SAW pun dalam puasa dia 29. Dah ada pengalaman ni, tahun depan kalau panjang umur, kena standby lah. Panjang umur tahun depan kan, baru lalu. Sekarang ni sibuk dengan raya pula kan.
Habis Syawal kata habislah, tak ada. Sabtu Ahad ni ada lagi. Sebab nak qada 2 tahun lepas. Tak dapat. Itulah manusia kan. Tak apalah jamuan ke apa bagi orang makan pun banyak pahala. Kita balik pada tadi, yang dinamakan hari kiamat, hari akhirat itu sebab apa? Tak ada hari dah. Tak ada kiamat hari Sabtu. Hari Jumaat. Sabtu bangkit daripada kubur. Ahad pergi padang mahsyar. Tak ada macam tu. Bila masa tak tahu, wallahu alam. Kita beriman je. Boleh berlaku tu bila-bila masa jua. Yang akhir sekali, yang keenam, rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman 6 ni kita semua maklum dah, tahu dah. Malah ni kita nak pakat-pakat ulang kaji je. Nak mengulang kaji apa yang kita dah tahu. Dengan maknanya, maksud beriman kepada qada qadar ni apa? Qada itu penentuan. Tu nak urai, makna qada tu penentuan, tentu. Yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan iradat. Itu makna qada. Ketentuan Allah Ta'ala. Tuhan ada sifat iradat, sifat perkehendak. Dengan sifat perkehendak tu Tuhan menghendaki, dia mau, dia nak buat tu buat ni. Antara yang Tuhan tentukan tu apa? Manusia ni macam mana besok. Tentu tu bila? Azali lagi. Azali tu Tuhan tak buat apa-apa lagi. Satu makhluk Tuhan tak buat lagi. Dengan sifat iradat tu Tuhan tentu dah besok akan datang nak buat. Nak buat langit macam berapa lapis, bumi berapa, nak buat manusia ni macam mana. Tentulah, tak buat lagi. Itu makna beriman pada qada, ketentuan Tuhan. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Orang Melayu sebut takdir kan. Maksud dia perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Maksud dia pelaksanaan. Tuhan melaksanakan, dia buat apa yang dia tentukan. Bila dah berlaku tu, kita faham dalam masalah ni, orang kita pakat faham semua. Dia pun kata apa? Dah takdir. Kan? Terima je lah ni, dah takdir kan. Cuma sebahagian orang Melayu kita ni, dia nampak takdir tu yang tak elok je, yang buruk kan. Kalau anak dia gagal dalam peperiksaan ke apa lah, nak buat macam mana Ustaz? Terima je lah, dah takdir. Slow je. Cuba anak dia dapat 10A, ada sebut takdir? Tak ada. Alhamdulillah Ustaz, anak saya ni memang pandai. Saya tuition lah apa, kontrol, handphone ni tak bagi. Alhamdulillah lah. Mana pergi takdir tadi? Nampak anak gagal je sebut takdir kan. Oh masa kahwin dulu elok bagus je kan. Alhamdulillah dah jodoh lah apa kan. Tak ada sebut takdir. Kahwin-kahwin cerai. Kenapa jumpa saya nak sayang borang ni? Nak cerai Ustaz. Nak bercerai kenapa? Dah takdir lah Ustaz. Kau kahwin dulu kenapa tak sebut takdir? Yang cerai je takdir. Itu kena betulkan. Kena ungkapan tu. Takdir tu Tuhan laksanakan. Apa yang dia tentu tu semua dibuat. Itu makna takdir, qada dan qadar. Ketentuan dan pelaksanaan Allah Ta'ala. Qada kembali kepada sifat iradat. Qadar, takdir kembali kepada sifat kudrat. Sifat perkuasa. Tugas sifat kudrat tu dia membuat. Buat, bagi naik, bagi timbul, bagi ada. Apa yang ditentukan oleh iradat. Itu makna secara ringkas dia. Nanti dalam sifat kudrat iradat ni dia akan detailkan lagi tentang tugas, fungsi sifat kudrat iradat ni macam mana. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis kan, khairihi wa syarihi minallah. Baik buruk tu semua datang pada Tuhan. Yang baik itu berlaku dengan kehendak Tuhan. Tuhan nak dan dia suruh. Kalau kejahatan tu Tuhan nak tapi dia tak suruh. Macam mana? Nanti dalam sifat iradat dia bahas panjang. Ada beza dengan kehendak, kemahuan Tuhan, suruh, tegah dan redha. Dia beza tu. Ada kalanya dia bersuatu, gabung semua. Ada kalanya dia terasing. Ada kalanya kehendak, suruh, redha sekali. Ada kalanya kehendak tapi Tuhan tak suruh.
Dia ada perbahasan nanti agak panjang di depan nanti dalam sifat iradat. Cuma nak bagi gambaran sedikit sahaja di sini supaya kita tidak ada kekeliruan. Macam mana yang baik dan jahat semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau orang tu buat baik, maknanya dia dapat taufik. Kalau orang tu buat jahat, nak kata apa? Dapat taufik juga ke hidayah? Taufik hidayah kan? Hidayah tu petunjuk. Kemudian Tuhan tunjuk pada seorang tu dua jalan. Ni jalan kebaikan, ni jalan kejahatan. Dalam Quran tu wahadainahun najdain. Wahadaina, kami tunjuk. Hidayah lah tu. Kami beri petunjuk hidayah pada seorang tu dua jalan. Ni jalan kebaikan, jalan kejahatan. Kalau orang tu dibuat kebaikan, mana dia dapat taufik? Taufik di mana apa? Khalqut ta'ah fil abdi. Tuhan jadikan taat pada hamba tu. Kemudian lawan taufik apa? Khizlan. Lawan taufik tu mana khizlan? Orang tu dia dapat hidayah tadi tapi dia buat jahat. Itu panggil khizlan. Maknanya Tuhan nak hina dia. Tapi asal dia sama. Maknanya taufik tu dia lebih khusus daripada hidayah. Hidayah tu umum. Dia adalah perbahasan dia begitu. Nanti kalau ada orang tanya, Tuhan nak yang baik dan yang jahat. Kalau aku buat jahat pun Tuhan belaka. Kalau orang jenis takdir bahasa ni bagi penampar je. Kenapa? Dah kena Tuhan, kau nak kena dengan aku. Dia boleh terima. Itu je ubat dia. Tapi tengoklah orang tu macam mana. Jangan buat, nak sebut je. Kalau Tuhan buat berani sungguh tak apalah. Orang yang mulut celupar macam tu sangat. Aku buat baik jahat semua pada Tuhan. Kau sibuk apa? Aku tak semayang ke tak semayang ke, semua tentuan Tuhan dah tentu kat aku semua dah. Kita bagi menampar sekali. Kan? Apa pasal? Dah ketentuan Tuhan kau nak kena dengan aku? Nak kata apa? Tuhan dah tentu dah kau nak kena menampar dengan aku hari ni. Kan? Kau cakap tadi ketentuan Tuhan. Itu je ubat dia. Tapi yang buat dah sebut contoh je. Sebut contoh. Nak buat terpulang lah tuan-tuan. Kadang orang macam tu kena ajar macam tu. Mulut celupar sangat. Jahat adab dengan Tuhan. Jahat adab dengan Tuhan. Aku tak sayang. Semua Tuhan dah tentu. Kau nak sibuk apa kan? Tu contoh yang mudah je. Itu je ubat dia. Baru dia terkesima. Baru dia sedar. Kalau zaman moden ni lagilah. Kalau ustaz-ustaz tu dia sebut tak apalah, dia faham kan, dia reti. Kita pun tuan-tuan pun biasa dengar kan. Bila dengar ceramah last kali tu kadang dia sebut apa? Yang baik tu daripada Allah, yang tak baik itu daripada saya kan. Orang yang dengar tu orang faham macam mana? Kalau orang yang dengar tu orang mengaji, orang belajar tak apa. Oh ustaz tu cakap sebab beradab dengan Tuhan. Dia cakap tu beradab dengan Tuhan, tak apa, boleh. Dalam Quran ada apa? Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa-apa kejahatan menimpa kamu itu pada kamulah. Dan apa-apa kebaikan yang kena pada kamu daripada Tuhan. Kullu min indillah. Katakan wahai Muhammad, semua pada Tuhan. Tapi setengah orang kata macam tu sebab apa? Adab dia dengan Tuhan. Jadi kalau orang yang dengar tu faham tak apa. Bimbang yang dengar tu dia tak faham, dia kata oh macam tu pun ya. Tuhan nak yang baik je. Yang tak baik itu Tuhan tak nak, kita sendiri. Habis sesat lah. Sesat sebab apa? Itu dah jadi pahaman Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mereka mengatakan Tuhan nak yang baik je. Yang buruk Tuhan tak nak. Habis yang buruk tu datang pada mana? Kita lah. Kerana pahaman Mu'tazilah ni, kita perbuatan kita tu lah. Kita, semua kita. Yang baik-baik tu semua ada Tuhan. Kita ni buruk sebab mereka kononnya lah, mereka nak menjaga, tak nak sandarkan yang buruk, kejahatan tu kepada Tuhan. Tapi akhirnya mereka tersasar, menyeleweng, pisahkan kedua tu. Lalu mereka menyatakan Tuhan hanya nak yang baik sahaja, yang buruk tu pada kita. Mu'tazilah, menyeleweng, sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah semua pada Tuhan. Tu yang disebut tu. Perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, buruk semua tu dengan kehendak Allah. Tapi kena ingatlah macam saya sebut tadi. Ada beza kehendak suruh redha. Kehendak tegah larang. Itu perbahasan dia nanti dalam sifat iradat. Ni sebut sikit sebab ada kaitan dekat sinilah. Dengan tentu sungguh akan dia dengan makna berlaku tu semua dengan kehendak Allah.
Dan dengan menjadi ia Allah Ta'ala akan perkara tu. Itu domain, ganti nama dia. Silap letak ganti nama tu kan, makna dia lagilah. Dengan menjadi ia Allah Ta'ala akan baik dan buruk tu lah. Semua Tuhan bagi jadi. Inilah habis. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Kita maklum yang 6 tu lah dinamakan rukun iman. Mana sumber hadis dia? Nanti dia akan sebut di depan nanti. Dan barang siapa tidak percaya, dengan maknanya tidak mengaku sungguh segala perkara itu. Tu, seseorang tu dia tak percaya. Maksud tak percaya apa? Tak mengaku sungguh dalam hati dia. Tak ada ketetapan, tak jazam dalam hati dia. Dia jazam ni sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan dulu kita mengaji jazam kemudian macam saya sebut tadi lah, datang fahaman yang tak betul, ada terikut. Maknanya selama ni dia tak jazam, tak tetap dalam hati dia. Datang fahaman yang sesat, dia terikut fahaman tu. Mengaji-ngaji elok dah. Tiba-tiba satu hari tu datang fahaman Islam liberal, Islam plural, pragmatisme, sekularisme, nasionalisme. Nak sebut pun belit-belit kan. Tiba-tiba dia menganut fahaman tu, mayah enggak. Nak kata apa? Maknanya selama dia akidah dia tak tetap, tak jazam. Mengaji sebelum tu elok dah kan. Datang fahaman-fahaman yang macam tu jadi sesat, na'udzubillah. Tu dah ada fatwa dah tentang kesesatan, orang Islam tak boleh menganut. Habis dia semayang Ustaz, semayang puasa. Tu yang disebut kat atas tadi tu. Disebut kat atas tadi apa? Dan jikalau semayang puasa sekalipun, tapi akidah dah tak ada. Cuma pada sisi kita hukum di Islam lah, sebab semayang kita nampak. Ni bab akidah berat. Sesungguhnya maka maknanya dia kata inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya, dengan maknanya tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafirun wal iyazabillah. Tu hukum dia jelas. Nak tak nak kena sebut jugalah benda tu. Minta-minta tak ada yang cantik lah. Berapa kali dah saya sebut perkataan tu. Macam cerita ustaz. Dalam kitab kita kena baca lah. Takkan dah sampai itu nak langkah, tak boleh. Macam kitab ni kita mengaji satu muka surat kan. Ada tempat yang kena kat kita terima lah, betulkan je lah. Nak buat macam mana? So kita bila mengaji kitab ni, kita tak boleh langkah. Kita nak adab dengan tuan kitab ni. Oh ni bab ni tak boleh ni, nanti orang terasa pula. Ni tak boleh ni. Kalau cerita nanti orang kat sini kan rasa macam dia kena peli pula. Tak ada, bab ni tak boleh kita langkah. Tak ada. Kau suka tak suka ke aku baca je semua. Satu muka surat. Nak baca kitab, kena baca lah semua. Macam bab sinilah, kena sebut lah. Segala perkara tu dia dengan makna dia tak mengaku sungguh, tak tetap dalam hati dia, adalah ia kafirun. Tidak dinamaikan dia orang yang beriman. Dia tak namakan orang tu orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, dan barang siapa, umum lah tu. Kita pun tadi sebut umum je. Siapa macam ni, akidah dia rosak kan. Kita tak menentukan seseorang, kita cakap umum je. Jadi kalau ada orang tu, ustaz ni macam kata kat aku je, kau buat ke benda tu? Kalau kau tak buat, tak ada rasa apa-apa lah, selamat. Macam ayat ni, wa may yakfur, sesiapa. Tuhan pun tak tentu kan, siapa-siapa. Barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan segala rasulnya dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat. Semua tu dah bicara tadi. Rukun iman yang 6 tu satu-satu sebenarnya nak nyatakan hukum. Dan di awal tadi pun kita dah jelaskan rukun iman ni dengan makna rukun hakiki. Tak boleh tolak, engkar satu daripadanya. Hukum dia je jelas. Dan dalam Al-Quran pun diterangkan, disebutkan sesiapa yang tidak mengaku sungguh dalam hati, tidak ada ketetapan dalam hati dia, masuk pada kata tidak ada ketetapan tu, dia syak, zon, waham. Syak ni dia sama berat.
sama berat. Percaya tak percaya tu sama berat. Kalau zon dengan waham ni dia package. Maknanya kalau orang tu zon, dia banyak percaya, sikit tak percaya. Sikit tak percaya tu panggil waham. Kalau syak dia satu je, sama berat. Kalau zon, package dia sekali dengan waham. Zon tu waham, dia package. Zon tu dia banyak percaya. Sikit tak percaya. Sikit yang percaya, tak percaya tu panggil waham. Tu package dia. Syak satu. Dia kena begitu dia punya keadaan dia. Dengan hari akhir, yakni hari kiamat, sesiapa yang tak percaya, tak mengaku sungguh dengan perkara yang disebutkan tadi itu, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Jadi perkataan dalalan ba'ida tu, ulama tafsir sebut isyarat kepada orang tu telah kufur kepada Allah Ta'ala. Dia kaedah ayat Quran ni ada sebut tentang dosa besar, lafaz tu datang macam ni. Kalau tak ada lafaz macam ni, dia dosa kecil. Ada janji azab neraka, siksaan, ini dosa besar. Yang perkara macam ni sesat yang nyata membawa kepada kekufuran. Itu ayat-ayat Quran yang dari istimbat ulama terangkan bagaimana dari segi akidah dan sebagainya. Maka sesungguhnya orang tu sesat akan sebagai sesat yang jauh. Maka sebut itulah di awal tadi disebut sesiapa yang engkar, tak percaya dalam hati dia. Itulah perbahasan tentang rukun iman yang 6 dan perkara yang berkaitan dengannya, satu daripada rukun agama yang 3. Kita tak dapat habiskan malam ni. Ada lagi satu rukun. Jadi satu rukun dari satu rukun lagi iaitu ihsan. Daripada rukun agama yang 3 tu kita bawa ke bulan depan, insya-Allah taala, perbahasan tentang ihsan. Ini pun tak masuk lagi perbahasan tentang ketuhanan. Kat depan tu nanti nak bahas hukum pula, hukum syarak, hukum akal, hukum adat, hukum arat. Betul tentang hukum belajar ilmu usuluddin akidah. Baru nak masuk perbahasan huraian pertama sifat wujud. Jadi kita bawa tajuk ihsan tu bulan depan insya-Allah taala. Jadi itulah perkongsian ilmu kita pada malam ni yang membicarakan tentang satu daripada rukun agama iaitu iman. Mudah-mudahan ada manfaat, kebaikan untuk saya dan semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wa hikmah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar.